A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini Ustazah akan mengajar Sirah tahun 3, mata pelajaran Sirah tahun 3. Okay, diminta anak-anak untuk membuka buku teks Sirah tahun 3 yang seperti mana yang terdapat dalam video ini. Kita pergi ke tajuk yang pertama, pelajaran yang pertama, pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Okey, unit 1, peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat terpuji dalam kalangan masyarakat Arab. Baginda diberi gelaran Al-Amin. Okey, anak-anak diminta tulis tajuk yang pertama, iaitu peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Dan poin yang pertama, gariskan baginda diberi gelaran Al-Amin. Al-Amin maksudnya yang terpuji. Okey. Seperti mana yang telah anak-anak pelajari sewaktu tahun 2. Okey, Nabi Muhammad ni pernah menguruti bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, untuk berniaga di negeri Syam. Nabi Muhammad sangat jujur dalam urusan perniagaan jual beli. Kalau kata apa, dari segi timbangan, dari segi kualiti barang, dari segi barang, semuanya elok. Sebabnya orang jahiliah ni, diorang tak pentingkan bab kualiti. Diorang pentingkan bab keuntungan. Contoh, kalau kita kata okey, nak beli tepung harga tepung timbangan 2 kilo. Okey, kalau 2 kilo contohlah harga dia dalam RM3. Contoh 2 kilo. Tapi dia timbang tak sampai pun 2 kilo. Tak hantar dia baginya sekilo ke. Tapi harga dia tetap RM3. Itu dinamakan penindasan orang zaman jahiliah. Okey. Kadang-kadang tu dia tanya, okey, ni buah ni manis ke? Manis. Manis katanya. Bila dah beli, tengok-tengok tak manis. Okey, itu salah satu daripada penipuan dalam berjual beli. Tetapi Nabi Muhammad tidak. Dia sangat jujur. Jadi ramai masyarakat jahiliah ni sangat suka dengan Nabi Muhammad dan diberi gelaran Al-Amin. Sebelum dilantik menjadi Rasul, baginda mengasingkan diri daripada kaumnya yang sesat dan tidak berakhlak. Kamu tahu kan apa sifat-sifat masyarakat jahiliah zaman dulu? Zaman jahiliah tu. Okey, seperti apa? Seperti minum arak, berjudi, berzina. Kalau merompak mencuri itu perkara biasalah. Perkara biasa, tak ada salah bagi diorang. Membunuh anak perempuan, tidak berakhlak. Okey, baginda memilih Gua Hira yang terletak di Jabal Nur sebagai tempat beribadah. Okey, kamu gariskan baginda memilih Gua Hira yang terletak di Jabal Nur sebagai tempat beribadah. Jadikan yang ini poin yang kedua. Okey. Kena ingat, baginda memilih Gua Hira. Gua Hira, bukannya Gua Kelam ke, Gua Batu Kapur ke. Tak. Ni Gua Hira terletak di Mekah. Gua tu pula gua tu tinggi, dia kena macam, setahu ustazah, dia kena naik bukit. Dia kena daki gunung. Dia kena daki, dan dalam gua tu hanya boleh menempat 2 orang. Satu masa 2 orang je, tak besar pun, kecil je. Jadi Rasulullah ni mengasingkan diri dia supaya tidak ada gangguan apa-apa untuk dia beribadah kepada Allah.
Baginda beribadah beberapa malam sebelum pulang menemui keluarganya bagi mengambil bekalan yang disediakan oleh isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Okey. Maksudnya di sini Rasulullah tetap beralak-alik daripada rumah dia ke Gua Hira. Ya, tetap balik mandi untuk ambil bekalan, makanan, ya. Okey, poin yang dekat sini kamu kena gariskan bekalan yang disediakan oleh isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Okey, boleh dah. Okey, ini poin yang nombor 3. Baginda berulang-alik ke Gua Hira sehingga wahyu diturunkan kepada baginda. Okey, perenggan yang seterusnya. Pada malam 17 Ramadan, Malaikat Jibril alaihissalam telah menyampaikan wahyu yang pertama. Ya. Okey, kamu gariskan pada malam 17 Ramadan. Jadikan ada. Okey, Malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu yang pertama. Jadikan nombor 4. Okey. Ingat tarikh ni pada malam 17 Ramadan. Okey. Inilah tarikh wahyu pertama. Ya, wahyu yang pertama Al-Quran diturunkan. Ya, 17 Ramadan. Okey, siapa yang sampaikan? Iaitu Malaikat Jibril alaihissalam. Ya, Malaikat Jibril tugas dia menyampaikan wahyu. Okey, wahyu yang diturunkan, ya, Al-Quran, ayat Al-Quran yang pertama diturunkan pada malam 17 Ramadan. Okey. Gariskan, jadikan poin nombor 4. Tulis dalam buku nota nanti. Okey, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Gariskan, berusia 40 tahun. Jadikan poin nombor 5. Maksudnya Rasulullah masa tu berusia 40 tahun, dia menerima wahyu yang pertama. Ya, dia dilantik menjadi rasul pada usia 40 tahun. Ya, dah tua dah, bukan muda lagi Rasulullah dapat wahyu. Umur dia 40, kira dah kategori dah tua dah. Ya, dia menerima wahyu yang pertama, dilantik menjadi rasul yang terakhir. Yang ke berapa? Rasul yang ke berapa? Yang ke-25 25 orang. Ya. Okey, kena ingat tu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, Malaikat Jibril datang menemui baginda dan berkata, "Bacalah." Baginda menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Malaikat Jibril memegang dan memeluk baginda sehingga lemas. Setelah dilepaskan, Jibril berkata, "Bacalah." Baginda tetap menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Kemudian Jibril memeluk lagi. Setelah dilepaskan pada kali yang ketiga, Jibril melafazkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Poin kat sini. Okey. Ketika berada di Gua Hira, Malaikat Jibril datang menemui baginda serta berkata, "Bacalah." Nabi kata apa? "Aku tidak tahu membaca." Okey, macam mana sebagaimana yang kamu telah belajar masa tahun 2. Okey. Masa tahun ni Nabi Muhammad, kehidupan dia masih kecil. Daripada usia dia 6 tahun, 8 tahun selepas kematian ibu dia,
dia tinggal bersama datuknya iaitu Abdul Muttalib, dan selepas Abu Talib meninggal dunia, dia tinggal bersama bapa saudaranya Abu Talib. Okey, kehidupan kecil dia. Apa yang dilakukan ketika kecil? Nabi Muhammad tidak pernah pergi ke sekolah. Memang tak pergi sekolah lah. Dan jadi pekerjaan Nabi Muhammad ketika itu daripada kecil sampai hingga ke besar. Masa kecil dia mengembala kambing, dan ke besar dia berniaga ke negeri Syam. Jadi memang tak ada ni. Jadi Nabi Muhammad ni dikategorikan sebagai buta huruf dan dia tidak tahu membaca. Tetapi Nabi Muhammad ni dia mempunyai kelebihan ingatan yang sangat kuat. Okey. Dia boleh ingat dan hafal. Walaupun dia buta huruf, dia tidak boleh membaca, tetapi dia boleh mengingat apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi guru pertama bagi Nabi Muhammad ni ialah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ialah mengajar Nabi Muhammad membaca. Walaupun Nabi Muhammad ni dikategorikan sebagai seorang yang buta huruf, tetapi dia mempunyai kelebihan yang Allah kurniakan kelebihan kepadanya. Dia boleh dia mempunyai daya ingatan yang sangat kuat. Sangat kuat. Dia boleh ingat apa sahaja. Setiap kali wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad secara berperingkat, Nabi Muhammad ni dia boleh ingat, dia boleh hafal. Jadi apa pula peranan sahabat? Para sahabat berperanan sebagai para sahabat ni berperanan sebagai menulis apa sahaja wahyu yang disampaikan. Sepertinya macam ni, Nabi Muhammad akan sebutkan satu persatu apa yang wahyu yang diterima, dan para sahabat akan menulis nulis satu persatu wahyu yang diterima pada mana. Dia letak di kertas. Ni para sahabat tulis pada kulit kayu, pada batu, helaian daun, pada kulit binatang. Para pasak ni, Nabi Muhammad ni dia buta huruf, tapi para sahabat tidak buta huruf, dia boleh menulis. Jadi itu yang terjadinya helaian Al-Quran, mushaf Al-Quran sehingga kini. Poin yang seterusnya, Ustazah nak kamu gariskan, malaikat Jibril datang menemui. Malaikat Jibril alaihissalam datang menemui baginda dan berkata, bacalah. Jadikan poin ini yang nombor 5. Nombor 5. Nombor 6. Nombor 6, menemui baginda dan berkata, bacalah. Baginda menjawab, aku tidak tahu membaca. Ini poin nombor 7. Berapa kalikah malaikat peluk Nabi Muhammad? Sebanyak 3 kali. Setelah kita ambil ringkas lah. Setelah dilepaskan pada kali yang ketiga, Jibril melafazkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan poin ini nombor 8. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia daripada segumpal darah.
Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena. Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahuinya. Okey, anak-anak kena ingat, ya, surah Al-Alaq ini merupakan wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, melalui perantaraan malaikat Jibril. Ini merupakan perintah yang pertama yang memerintahkan Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Dan ayat ini menyatakan bahawa Nabi Muhammad dilantik sebagai rasul yang terakhir. Ya, kena ingat surah Al-Alaq, ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Okey. Tulis, gariskan, jadikan poin nombor 9. Okey. Baik. Ya, kena ingat ya. Okey, baik. Sampai di sini saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Okey. Ke depan insya-Allah kita akan sambung pada tajuk yang seterusnya. Ya, jadi saya minta apa sahaja yang saya tulis, saya sebut, kamu tulis dalam buku tulis, ya. Buat poin-poin yang saya sebut tu, sila buat dan hantarkan kepada ustazah. Tangkap gambar WhatsApp. Okey, jika ada apa-apa sebarang masalah, tak faham ke atau kurang faham, boleh WhatsApp pada ustazah. Ya. Yang saya minta kamu bukan sekadar menulis sahaja. Pastikan kamu baca, faham dan ingat poin-poin penting yang sudah saya berikan. Ya. Boleh? Ya, kita nak memahami sesuatu perkara tu bukan setakat menulis, kita kena baca, kena faham dan kita kena ingat. Ya. Sebagaimana kita rasa kita beriman kepada Rasul, jadi kita kena amalkan. Ya. Sirah tidak boleh ditinggalkan. Ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sampai sini sahaja. Assalamualaikum.